orang sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang ada kitab muka surat 60. Tuan-tuan yang dah selesai boleh bergerak ke depan sikit, tuan-tuan. Nanti dia akan ada yang duduk di luar. Dia berasa dalam penuh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa alil athhar wa ashabil akhyar wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin al-jami' bi niyatil futuh wal bunuh والصلاح الجسد الروح بسر الفاتحة ونية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang dihormati ahli-ahli jawatan kuasa Surau Ar-Rahmah, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulumatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bi izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنب فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد النور المذهب النسيان بالنور وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل إلهنا فأكرمنا بالفهم والحفظ كل ما سمعنا من العلم والقرآن إلهنا فأكرمنا بحسن الصوت حتى من سمع قراءتنا يزداد رقة وإن كان قاسي القلب إلهنا فأكرمنا برزق الحلال وارزقنا من حيث لا نحتسب آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan iradah daripadanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan, kelapangan, keizinan untuk kita sama-sama memeriahkan, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan kita menunaikan solat berjamaah di dalamnya, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, membesarkan keagungan, menyucikan zat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala memilih kita daripada kalangan hamba-hambanya yang banyak di atas muka bumi ini untuk sama-sama kita berada di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala ini, untuk kita mendengar sebahagian daripada ayat-ayatnya, untuk kita mendengar sebahagian daripada sabdaan baginda Rasulnya, wasiat yang ditinggalkan oleh para salafun salih. Mudah-mudahan ianya bermanfaat, membantu, membimbing, mentarbiyah diri kita, membentuk perjalanan yang baik dalam kehidupan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati, memberkati serta memberikan pengampunan kepada kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih lagi berada di bawah tajuk harta benda dunia yang hina. Kita sampai muka surat 40. Bismillahirrahmanirrahim.
Telah disebutkan dalam sebuah hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi law anna ad-dunya tusawi 'inda Allahi junahu ba'udah ma saqal kafir minha syurbata ma'in." Demi zat yang menguasai diriku, seandainya dunia ini seperti nilai sayap nyamuk sahaja di sisi Allah. Maksudnya seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebesar nilaian sayap nyamuk sahaja, nescaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi minum kepada orang-orang kafir walaupun seteguk air di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kita telah sebutkan bahawa sesungguhnya kerana dunia ini tiada penilaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah orang-orang kafir, orang-orang yang enggan, orang-orang yang ingkar, manusia-manusia yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar diberi minum seteguk air, bahkan diberikan kepada mereka rezeki yang berlimpah ruah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan Allah, itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bahawa bukan dengan pemberian itu menunjukkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan pemberian yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk nilaian terhadap orang mukmin bahawa sesungguhnya mereka berjaya di dunia, maka mereka akan berjaya pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bertakwa kepadanya. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi bagi Allah dunia ini sangat hina, tiada artinya dan sangat remeh sekali. Oleh sebab itu Allah tidak merelakan untuk hamba-hambanya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak merelakan untuk para sahabatnya. Merelakan apa tuan-tuan? Merelakan mereka untuk terlalu mencintai dunia, terlalu untuk mengimpikan sesuatu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga dengan mengejar dunia mereka terlupa akan tanggungjawab mereka kepada Allah, terlalu sibuk dengan dunia sehingga akhirnya mereka lupa akan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, terlalu mengejar dan mengimpikan untuk mencapai cita-cita mereka di dunia, menyebabkan mereka meninggalkan kemeriahan taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan ibadat, mereka meninggalkan khalaqah zikir, mereka meninggalkan ibadat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sebahagian tubuh mereka ada yang telah terpotong, yakni tubuh para sahabat. Ada sebahagian tubuh mereka ada yang telah terpotong kerana menegakkan agama Allah. Sebahagian kulit mereka ada yang telah disiat, ada yang dicambuk kerana mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian darah mereka ada yang telah dialirkan ke atas muka bumi Allah demi untuk menyebarkan agama Allah, demi untuk mempertahankan akidah, demi untuk mempertahankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebahagian daripada kepala mereka telah dipenggal oleh manusia-manusia durjana, dan mereka dipenggal kerana mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita tak perlu melihat ramai daripada kalangan para sahabat yang besar. Cukup untuk kita melihat di antara khulafa ar-rasyidin saja sudah cukup membuktikan kepada kita bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sahaja yang tidak mati dibunuh. Umar radhiyallahu taala anhu mati dibunuh. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu mati dibunuh. Ali ibn Abi Talib juga mati dibunuh. Terkenal nama pembunuh kerana mereka membunuh nama orang yang terkenal. Abu Lu'lu'ah terkenal kerana membunuh Umar Al-Khattab. Kemudian Utsman dibunuh oleh seorang pemuda Baghdad yang tak dikenali kerana serangan yang ramai di dalam rumahnya. Siapa yang menetak kakinya, siapa yang mengelar lehernya, siapa yang menyerkupkan kepalanya dengan guni hitam, mereka adalah manusia-manusia yang tersilap dalam melakukan ijtihad untuk membunuh Utsman ibn Affan. Az-Zunnuraini digelar dengan pemilik dua cahaya,
mengahwini dua orang puteri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menikahi Ruqayyah binti Muhammad dan menikahi Ummi Kalsum binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tetap dibunuh oleh manusia-manusia durjana ini. Dan juga Abdurrahman ibn Muljam, Abdurrahman ibn Muljam terkenal kerana membunuh Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhum wa ardah. Mereka dibunuh, darah mereka dialirkan untuk mereka tetap berada dan meneruskan perjuangan mereka demi menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tetapi mereka tetap berjanji dan rela mengorbankan nyawa dengan berkata, wahai Rasulullah, jika Allah menolong kita, lalu apa yang akan kami perolehi? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab kita akan memperolehi jawatan ataupun kerajaan ataupun pangkat kedudukan, akan memperolehi harta benda yang banyak dan sebagainya. Namun baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kamu syurga. Hanya sepatah perkataan yang keluar daripada lisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh para sahabatnya, apa yang akan kami dapat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga. Sepatah perkataan cukup memberikan api yang berkobar-kobar, semangat yang berkobar-kobar dalam diri para sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan agama Allah, untuk mempertahankan agama Allah, untuk memastikan hidup mereka berkhidmat untuk agama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Rawahah, salah seorang pemuda yang gagah berani berdiri dengan berkata, wahai Rasulullah, itu adalah jual beli yang sangat menguntungkan. Demi Allah, kami tidak akan berundur dan kami tidak akan minta untuk diundurkan. Ini adalah jual beli yang pasti, kata Abdullah ibnu Rawahah. Demi Allah, kami tidak akan menarik dan kami tidak akan melanggarnya. Dan engkau akan melihat kami mengorbankan nyawa selama engkau menjamin syurga untuk kami, kata-kata para sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan kepada kita rangsangan, untuk memberikan kepada kita suatu perkara yang boleh menyentuh diri kita, untuk kita mengetahui, untuk kita menyelami, untuk kita sedar, untuk kita ingat bagaimana keadaan diri para sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka sama seperti mana apa yang kita terima pada hari ini, tuan-tuan. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan untuk mereka dahulu, begitu jugalah janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita pada hari ini. Apa yang telah diimani oleh para sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu, itulah yang dienggani, itulah yang dikhianati oleh umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kata para sahabat baginda Nabi kita Muhammad, selagi mana engkau masih menjamin syurga untuk kami, kami tidak akan pernah undur diri, kami tak akan pernah minta untuk kami diundurkan selagi mana ada kesepakatan di langit bahawa sesungguhnya untuk manusia yang berjuang untuk agama Allah, untuk manusia yang mengenetepikan kemewahan dan kesenangan dunia dan terus memenjarakan diri mereka dalam perhambaan dan khidmat mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala, selagi ada kesepakatan langit, selagi itu kami akan terus berjuang, selagi itu kami akan terus memastikan perjalanan hidup kami adalah untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, untuk menyucikan zat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk memastikan yang benar itu benar, yang salah itu benar, dan tidak akan mempercampur adukkan di antara perkara yang hak dan perkara yang batil, kerana kesepakatan langit telah datang untuk mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah engkau mempercampur adukkan di antara perkara yang hak dan di antara perkara yang batil, sebagaimana yang kita saksikan gambar-gambar yang tersebar dalam media-media sosial yang menunjukkan ada daripada kalangan masyarakat kita yang datang ke Batu Kif, yang berseronok, yang bergembira, bahkan ada yang datang dengan memakai pakaian yang sama, ada yang datang seolah-olahnya mereka adalah merupakan sebahagian daripada pengganut agama Hindu itu sendiri. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Islam datang dengan
kesenangan. Islam datang bukan untuk memberatkan, tak diizinkan, tak dilarang untuk para pemimpin untuk datang ke dalam majlis-majlis yang ada dalam agama yang dianuti oleh rakyat. Namun agama melarang untuk kita menyerupai mereka. Kalau hari itu mereka pakai putih, maka kita kena pakai hitam. Kalau hari itu mereka pakai hitam, maka kita kena pakai putih, untuk menunjukkan bahawa kita tidak bersama-sama dengan mereka. Kita datang hanya untuk meraihkan, untuk menunjukkan bahawa kita mengizinkan upacara keagamaan itu, agama itu dianuti di atas muka bumi Malaysia ini. Namun aku tidak redha dengan kekafiranmu, aku tidak redha dengan kekufuranmu, aku tidak redha dengan kesyirikan yang kalian bawa. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara-perkara yang berat yang berlaku dalam masyarakat. Ketika mana agamawan tumbuh bagaikan cendawan, ketika mana agamawan bijak untuk berbicara dan sebagainya, ketika agamawan boleh menegur di sana dan di sini, namun tiada penilaian yang dibuat oleh orang-orang yang jahil. Sebab itulah kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu taala wa radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahawa sesungguhnya aku boleh menundukkan 100 orang daripada kalangan ahli ilmu dengan hujahku, kata Asy-Syafi'i. Namun aku tidak boleh menundukkan seorang jahil dengan satu ilmu, dengan hujahku, kerana mereka tidak memahami landasan ilmu. Begitu juga perkataan yang sama diungkapkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, bahawa sesungguhnya aku boleh membentangkan 1000 buah kitab untuk menunjukkan dalil dan hujah kepada orang-orang yang berilmu, kata Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Namun aku tidak boleh menunjukkan 1 buah kitab, bahkan tidak boleh menunjukkan 1 hujah dan dalil kepada orang-orang yang jahil, kerana mereka tidak memahami landasan ilmu. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ayat yang sama dibacakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sama dididik oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ayat yang sama yang dibacakan oleh para sahabat kepada para tabi'in untuk meneruskan khidmat, untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menjunjung agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memartabatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa zalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah beli kita. Allah Subhanahu wa taala telah beli diri kita. Bukan sekadar Allah Subhanahu wa taala telah beli diri kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala beli harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan memberikan ganjaran syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau mereka dibunuh. Itu telah menjadi janji yang benar daripada Allah di dalam kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Kita berjanji dengan manusia, kita berjanji dengan isteri kita, kita berjanji dengan anak-anak kita, kita berjanji dengan sahabat-sahabat kita. Kita pernah berjanji, kita pernah menunaikan janji, kita pernah mengingkari janji, kita pernah terlanjur dalam berjanji dan sebagainya. Namun adakah kita sedar, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih benar dalam mengutarakan janji. Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia dalam memberikan perjanjian. Allah Subhanahu wa taala yang paling hebat dalam kata-katanya. Allah Subhanahu wa taala yang paling haibah, yang paling izzah,
yang Maha Esa dalam menunaikan perjanjian dengan makhluk, di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada para makhluknya bahawa Allah membeli diri mereka dan harta mereka dengan memberikan jaminan surga. Siapa yang percayakan akan surga Allah, siapa yang mempercayakan akan janji Allah, siapa yang yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengotakkan janjinya, maka mereka akan tersenyum, mereka akan berlapang diri, mereka akan mengorbankan diri mereka, mereka akan mengorbankan mata mereka, lisan mereka, telinga mereka, tangan mereka, seluruh anggota tubuh badan mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengorbankan harta benda yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada mereka, digunakan sebahagiannya untuk diri dan keluarga dan sebahagiannya dinafkahkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai apa yang dikatakan dengan jaminan syurga. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling tepat dalam menunaikan janji. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan. Allah Subhanahu wa taala kata apa tuan-tuan? Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Siapa yang sanggup untuk berbaiat untuk agama ini? Siapa yang sanggup untuk berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu agama Allah, untuk diri mereka, tenaga mereka, masa mereka, harta benda yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yakin kalam yang datang daripada Allah, yakin dengan sesungguhnya janji ini benar, janji ini datang daripada Allah, tiada kekeliruan dan was-was pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan secara mutawasil daripada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Jibril sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan secara mutawatir daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sampai kepada para tabi'in dan sampai kepada kita hari ini, bahawa sesungguhnya tiada yang dikelirukan, tiada yang diwaswaskan, tiada yang diselewengkan daripada Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah telah berjanji untuk menjamin, untuk menjaga dan memelihara ayat-ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastabshiru, bergembiralah kalian dengan jual beli yang telah kamu lakukan, dan itulah kemenangan yang besar. Wazalika huwal fawzul azim, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang sanggup untuk melakukan jual beli ini dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala beli diri mereka, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesihatan pada diri mereka, Allah Subhanahu wa taala berikan kesihatan yang baik, Allah Subhanahu wa taala berikan pandangan yang baik, Allah Subhanahu wa taala berikan lisan yang baik, Allah berikan anggota tubuh badan yang baik, Allah hiasi kita dengan makanan yang baik, hiasi kita dengan minuman yang baik, hiasi kita dengan istirahat yang baik. Allah Subhanahu wa taala beli kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan kita mewakafkan diri kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala, mewakafkan diri kita pada agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tak cukup dengan memberikan perhiasan, memberikan kelengkapan, memberikan anggota tubuh badan, memberikan panca indera yang baik. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita wang ringgit, Allah Subhanahu wa taala memberikan rumah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, kenderaan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akan segala apa yang kita perlukan, untuk Allah Subhanahu wa taala beli kita dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan kita mewakafkan diri kita dan harta kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sanggup untuk melakukan urusan jual beli dengan Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wazalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar, itulah keuntungan yang besar di dunia dan di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Salim pelayan Abu Huzaifah Al-Yamani, Huzaifah ibn Yaman, salah seorang sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimuliakan oleh Allah, yang diberikan kemuliaan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, bahawa sesungguhnya beliau adalah merupakan salah seorang sahabat-sahabat daripada sahabat-sahabat besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada seorang khadam ataupun pelayan, pembantu bernama Salim, seorang sahabat yang hafal Al-Quran, pergi ke Madinah menuju ke Yamamah bersama pasukan kaum muslimin untuk memerangi Musailamatul Kazzab.
Ketika peperangan mula berkecamuk, ia pergi untuk mandi, memakai kapur barus, mengenakan kain kafan, mematahkan sarung pedang. Tujuan patah sarung pedang apa? Niat untuk pedang takkan masuk balik dalam sarung dia. Kepok, patahkan sarung pedang. Tinggal pedang yang bertelanjang tanpa sarung. Kemudian ia ikut berperang sampai gugur dalam peperangan tersebut. Sebelum gugur, beliau berkata, aku akan menjadi penghafal Al-Quran yang paling buruk jika lari daripada peperangan hari ini. Maka ia memilih ikut berperang dan tidak menyisakan pasukan musuh, baik yang berjumlah kecil maupun yang berjumlah besar. Ini kerja buat sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerja-kerja buat para sahabat, tuan-tuan, tidak pernah komen akan kerja buat orang lain untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang penghafaz Al-Quran yang berkata, aku akan jadi seorang penghafaz Al-Quran yang buruk jika aku lari daripada medan peperangan ini. Terus berjuang dan berperang untuk memastikan dirinya termasuk daripada kalangan manusia-manusia yang syahid dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tak sama, tuan-tuan, seperti mana para hufaz pada hari ini. Manusia yang berhafaz Al-Quran pada hari ini. Ada yang baru-baru ni keluar di Facebook, satu orang penghafaz Al-Quran. Satu orang penghafaz Al-Quran. Kalau saya masih simpan perkataan dia. Kalau tak tersimpan, tak ada dah. Oh, tak ada rezeki nak baca kat tuan-tuan. Saya terdelete dah. Mungkin sebab saya jemu dah tengok, lepas tu saya delete. Jadi saya cerita. Ada seorang penghafaz Al-Quran yang mungkin tak kena dengan aliran dia. Seorang penghafaz Al-Quran dipolih, tuan-tuan. Cerita tu lah kan, dipolih. Seorang penghafaz Al-Quran, seorang ustaz dan sebagainya, mengajak dan sebagainya. Namun dia tak apa berminat dengan dakwah para habaib. Ini perlu untuk kita murnikan diri kita. Tak suka, saya suka sebut untuk diam. Mereka ada kerja mereka, mereka ada dakwah mereka, mereka ada dia punya landscape dia. Dia buat kerja dia, kita buat kerja kita. Masing-masing ada habuan. Masing-masing ada nasib dalam agama. Setiap orang daripada kita, apa kerja bidang kita, kita ada habuan untuk agama kita, untuk berkhidmat untuk agama kita. Jadi ustaz ni dia beraliran polih. Dia tak minat dengan qasidah, dia tak minat dengan yahanana. Dia kata yahana ni menyalok di tepi pasar lah apa semua, menghabiskan duit ribu-ribu ringgit kononnya untuk menganjurkan malam cinta Rasul pada sambutan malam tahun baru. Dia sebut bahawa mendengar dakwah para habaib ini, dia kata para habib ini datang bukan bercakap benda-benda yang baru pun. Dia kata cakap benda-benda lama ya pun. Suruh pakai pakaian sunnah, suruh jaga siwak, suruh jaga adab masuk masjid, adab masuk surau, keluar masjid, adab masuk tandas, keluar tandas, adab sebelum tidur, adab selepas tidur, benda basic. Namun kadang-kadang kita perhatikan apa yang diungkapkan betul pun, bukan kita buat semua pun. Sunnah Nabi SAW, kita duduk makan dengan kawan-kawan yang semua memang followers kuliah, ikut kuliah merata, minum ayat tangan kiri. Habis teguklah. Sampai ada yang kita tegur, tuan-tuan, bila dia berkata dia kidal, bila kita tegur, ji, dia kata tak payahlah ustaz, kiri jugalah. Dah tegur pun tak mau ubah lagi, masih kata biasalah ustaz, tak payah dah. Dia kata tak payah dah nak ubah, sedangkan tak boleh pindah ke? Peganglah dengan tangan kanan. Ketika ditegur, ketika ada depan kita yang kita peringat, ji, minum dengan tangan kanan kot, tukarlah tangan. Dok keras hati, dok kidal. Kata Dr. Said Al-Buti dalam syarah hikam, tak ada jalan jilid yang pertama, kena cari jilid yang kedua. Dosa kecil tu bila dibuat secara apa? Dibuat secara meremehkan sunnah Nabi SAW, mengundang bala pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini aliran pemikiran Dr. Said Al-Buti mengatakan benda kecil, benda remeh tak diubah. Satu orang main bola boleh main kiri kanan, yang memang dia kanan, yang kanan dia boleh sepak kanan, dia latih kiri boleh sepak macam dengan kanan. Satu orang yang kidal, bila dia lama bermain dia berlatih, dia boleh sepak kanan macam sepak kidal, sampai tak ada beza kanan dan kidal. Sebab apa? Kerana berlatih.
Takkan sampai umur 60 kita nak memberikan alasan, aku kidal. Aku kidal. Sebab itu aku tak boleh minum air dengan tangan kanan. Kerana aku kidal, aku tak dapat nak suap menyuap makanan menggunakan sudu dengan tangan kanan. Kalau kita berlatih daripada usia 15 yang kita bahaskan bahawa Allah akan tanya kepada kita, adakah 60 tahun tak cukup berlatih untuk makan dengan tangan kanan? Qala kam labista fil ardi adada sinin? Berapa lama kamu hidup atas muka bumi? 60 tahun, 70 tahun? 70 tahun tak cukup untuk latih tangan kanan kamu untuk suap makanan? 60 tahun tak cukup untuk latih tangan kamu untuk pegang gelas tangan kanan untuk suap ke dalam mulut kamu? Sedangkan Nabi aku telah mengatakan qul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, utamakan yang kanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi kata, apa kata Allah? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Apa yang Nabi aku kata, ambil. Wa man nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi aku kata, tinggal. Menyentuh tentang soal minum air tangan kiri sahaja. Kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, jika Allah Subhanahu wa taala hadap kita, kata hikmah Ibnu Athaillah, hikmah yang ke-50, jika Allah Subhanahu wa taala hadap kita dengan keadilannya, minum air tangan kiri mampu menghumbankan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita telah meninggalkan suatu yang remeh yang diberikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah Subhanahu wa taala timbang kita dengan keadilan, namun jika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dirinya, zatnya dengan kita dengan kemuliaannya, dosa besar pun tak akan memberikan kesan kepada kita bila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keampunan yang baik kepada kita. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dia tembok para habaib, dia tahu. Para habaib yang datang ke Malaysia, kata ustaz ni, dia kata bukan datang untuk berdakwah, tapi datang untuk mencari kewangan, datang untuk mencari kekayaan, untuk mengumpulkan harta benda. Allahu akbar. Sambung lagi dia kata, mentang-mentanglah umat Malaysia ini adalah umat yang mudah cair. Disebut umat yang mudah cair. Siapa nak tahu nama ustaz ni lepas kuliah, jumpa saya. Saya tak mahu sebut live pasal surah Ar-Rahmah. Selalu duduk buat masuk dalam YouTube. Saya pun tak tahu. Ada orang bagi tahu rupanya. Kata ustaz, dia kenal saya dalam melalui YouTube. Saya kata YouTube mana? Saya mana ada kuliah masuk YouTube? Ada kata surah Syajar 8. Oh, iya ke? Lepas tu barulah kita cari. Oh, banyak dah. Subhanallah. Kita pun tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas sembahyang mai tanya nama ustaz tu. Lepas tu dia kata, mentang-mentanglah masyarakat Malaysia ni mudah cair dengan penampilan mereka yang berserban, yang berridok, berjubah, bercakap Arab, mendakwa keturunan Nabi. Dia kata, siapa yang boleh dakwah? Siapa yang boleh pastikan kata para habaib ini keturunan Nabi? Dia kata orang yang mendakwa dia adalah keturunan Nabi, sama seperti orang yang mendakwa kata dia mimpi jumpa Nabi. Siapa boleh sahkan bahawa yang dia mimpi semalam itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya buat ruktu dah kuliah dia ni dalam polis. Saya kata saya boleh sahkan para habaib ini keturunan Nabi. Saya boleh sahkan nasab Al-Habsyi sampai dekat Nabi. Saya boleh sahkan nasab Al-Haddad, As-Saggaf, Al-Attas sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya boleh sahkan nasab bin Al-Yahya sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya boleh sahkan, saya kata ingat Raja Polis tu Aika main ke? Dan buh lagu dalam lagu Polis, kekal perintah Jamalulail. Awak ingat Syed Sirajuddin tu saja piduk mereka ke? Buh Jamalulail belakang dia. Nama dia Tuanku Syed Sirajuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin bin Tuanku Syed Putra Jamalulail. Ingat Aika ke? Itu nasab yang sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang kita perlu jelaskan. Maka kalau kita nak benci, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ad-Dailami dan lain-lainnya, siapa yang paling baik kepadaku, kata Nabi SAW, ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarga aku. Kerja buat jahat dia kita benci. Ulama ajar apa pada kita? Benci jahat yang dia buat. Jangan benci perbuatan buruk dia. Jangan benci zat pada diri dia. Benci kerja buat dia, kutuk kerja buat dia. Tapi jangan benci pada diri seseorang itu. Muslimin muslimat yang dimuliakan, masuk dah tuan Syed kita. Muslimin bawa kita duduk seru, timbul dah seorang. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni gambaran ni, dia kata mentang-mentanglah boleh mencairkan. Dia kata kerja duduk dalam majlis mendengar tausiah para habaib ini adalah kerja yang membuang masa. Mekanik tepi jalan pun tak nak kata macam dia bercakap.
Dia tak faham agama, dia buat kerja macam ni. Aku dah tak mayang, aku dah tak apa, aku tak tahu malam cinta Rasul, aku tak tahu apa menatang qasidah, depa kata apa dalam burdah, aku tak tahu, aku buat. Hang tahu tentang batang piston, buat batang piston. Hang tahu gasket, kacau gasket. Hang tahu steering rack, kacau steering rack saja. Hang tahu apa lagi? Bush, kacau bush saja. Dia duk kacau buat qasidah. Ni ustaz yang ada hafalan Al-Quran, yang belakang ada Al-Hafiz. Tiba-tiba boleh melontarkan perkataan-perkataan yang buruk. Kita pun tak tahu tuan-tuan apa yang ada dalam masyarakat kita hari ini. Penyakit hasad dengki yang ada dalam masyarakat kita. Kita selalu bagi tahu. Kita berada dalam suasana yang baik. Yang baik kita kena kata baik, tuan-tuan. Yang kita tak baik, dah berapa puluh tahun kita merdeka, yang kita sambut malam tahun baru dengan bunga api, yang kita habis sekian-sekian ratus ribu dengan konsert Wingsnya, Sersnya, Elonya, apa semua ada dah. Zaman tu tuan-tuan ada orang menentang konsert? Tak ada. Tak ada siapa pun yang menentang mungkar ni. Sampai 2-3 tahun, 2-3 tahun baru ni, saya rasa 4 tahun tak ada lagi. Barulah diubah landscape bermula dengan apa? Dengan malam sambutan. Saya ingat saya malam sambutan tahun baru yang dibuat di Bandaraya Shah Alam ni bersama dengan Ustaz Azad Idrus, dengan Zizan Razak tu masa tu. Itulah permulaan mengubah landscape masyarakat yang tak dapat lari daripada nak sambut tahun baru ni. Nak bilang ni 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Tak ada apa pun. Hamil lempik di rumah pun tak apa. Tapi tak puas. Ni Kuala Lumpur ni fenomena apa? Fenomena Maharaja Lawak. Maharaja Lawak ni bukan sekat TV. Saya difahamkan oleh kawan-kawan saya semalam ni. Ni semalam ni saja di apa TGV tu, Tanjung apa Golden tu semua jual tiket wayang untuk Maharaja Lawak Mega. Yang dah tak boleh pi dah stadium, Putra Bukit Jalil, boleh pi ke TGV panggung berdekatan untuk tonton Maharaja Lawak dengan tiket RM20. Di rumah tak ada TV ke? Di rumah tak seronok. Gelak seorang-seorang. Gila. Gelak dengan bini kata abang gila. Bini gelak, kita kata lah, hak ni pelawak, duk berkelai. Lah tak payah, jom kita pergi gelak dalam panggung. Sampai pukul 1 semalam baru habis. Kan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah sebab ini gambaran. Ni nak ubah. Tiba-tiba ada orang duk apa ni? Habis duit ratus-ratus ribu duk menyalak ya hana duk panggil. Jangan kata apa tuan-tuan. Kita tak suka, kita diam. Hang tak pernah tarik satu orang sepanjang kita berdakwah. Berapa orang kepimpinan besar yang kita pernah tarik untuk duduk dalam majlis ilmu. Untuk satu hari dia pernah duduk, kurang-kurang malam tu mereka mendengar tazkirah. Bukan kecil anak, Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Muhammad Zulkifli Al-Bakri tarik naik. Yang ni satu grup yang bid'ah, satu grup lah. Apa ni, duk buat sambutan raya pula dengan hana-hana lah apa. Tu Dr. Zulkifli Al-Bakri tu bukan kecil anak nak pergi bercakap atas tu. Dia pun gugup tuan-tuan malam tu. Dia duk bagi kuliah lebih kurang kuliah saya lah, lebih kurang. Ada 100 orang, 150 orang. Malam tu ada juta, ratus ribu ni beratuk. Dia pun gugup, alhamdulillah. Ketak tak pernah bagi kuliah sebanyak tu untuk dikongsikan manfaat, untuk dikongsikan ilmu, untuk mendoakan keberkatan tahun baru yang akan datang. Sekian. Allahu Akbar. Apa masalah kita tuan-tuan? Apa masalah kita dengan perjuangan dakwah sedangkan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah kecam antara satu sama lain, masing-masing ada habuan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini gambaran yang ada dalam diri masyarakat kita ini bila berlaku pertelagahan yang sangat buruk daripada kalangan para ulama dan agamawan sehingga akhirnya masyarakat melihat hampa duduk di atas pun berkelan. Ada orang bercakap tuan-tuan. Bila kita ulas dalam kuliah akan ada yang akan bercakap, sama-sama depa pun berkelai geng-geng ustaz. Sama-sama depa pun tak sebulu. Ini yang kita cakap dalam bentuk mempertahankan akidah, dalam bentuk mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah perlu sebulu dengan tak sebulu? Dah tak perlu dah. Hang tak pakai saban, hang diam. Pakai kepiah. Hang tak mau pakai jubah, tak payah. Pakai, kelak pendek dah nak pakai. Kami tak pernah larang. Islam melarang kita bercakap, nak pakai, nak buat. Namun ia adalah merupakan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah merupakan mazhar yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita faham landscape yang datang,
untuk menarik manusia. Landscape para habaib ini adalah untuk menarik manusia. Pernah duduk dalam majlis untuk berkongsikan keimanan dan berselawat ke atas Nabi SAW. Tajuk dia lawan tu tajuk lain. Kita jangan duk bercakap pula, selawat tak sanggup, selagi hampa lawan Islam hangit. Tajuk lain. Tajuk tu tak menyebar masuk dalam diri, tak masuk lagi dalam diri. Dia baru sekadar hadir, sekurang-kurangnya daripada tak pernah hadir. Nak main kuliah kita dah kena payung terpelantin. Masuk majlis-majlis yang lembut, kawan-kawan dapat dengar satu dua buah hadis, dapat dengar satu dua potong ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan ada sentuhan. Mudah-mudahan esok-esok kok beringat apa yang pernah ditazkirahkan, apa yang pernah disampaikan, dan akhirnya memberikan satu penutupan yang baik, husnul khatimah kepada mereka dalam perjalanan hidup mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sambung balik pengajian kita. Maksud tujuan dari semua hakikat yang disebutkan Allah ini adalah agar manusia mengetahui hakikat dunia dan hakikat akhirat yang sebenar. Ni cerita dah. Cerita tentang harta benda dunia yang hina ni nak ajarkan kepada kita letak perbezaan antara hakikat dunia dan hakikat akhirat. Dunia ada hakikatnya yang perlu kita faham, yang perlu kita telan. Namun kita juga perlu menelan hakikat akhirat. Kita hidup 1000 tahun sekalipun, kita pasti akan dipanggil untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun." Ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Al-Hadid 21. Ketahuilah, jika kamu semua tahu, dengarkanlah. Jika kamu semua mendengar, fahamilah. Jika kamu semua faham, yakinlah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Ini 3 step yang digunakan oleh Dr. Aid Al-Qarni dalam penulisan dia untuk fahamkan pada kita. Tahu tak lagi? Cari pengetahuan. Kalau tak tahu, kita tutup balas macam mana pun, dia tak faham. Oh, tak faham. Penat aku bersyarah. Bagi dia tahu dulu dalil. Dengarkan dia dulu. Dia pernah dengar tak dalil-dalil yang datang daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Bila dia dah dengar, fahamkan dia. Ini landscape yang dibawa untuk kita tarik manusia untuk berada dalam rumah Allah, kerana ia akan memberikan hidayah, bukan kita. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan para ulama, bukan para agamawan, bukan para sastrawan yang akan memberikan kefahaman. Yang akan memberikan kefahaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita menyampai, kerja kita bagi mereka tahu, kerja mereka bagi mereka dengar. Kerja untuk fahamkan mereka adalah kerja buat Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya dia ada habuan untuk pernah duduk 2 jam mendengar alunan qasidah, mendengar puji-pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk dia tahu kerja buat dia tak sama dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Waktu dia duduk, dia dengar ucapan, mudah-mudahan dia tahu dan dia dengar. Bila dia balik rumah, biar dia fikir sendiri apa yang diperkatakan dalam majlis selawat tadi tak sama dengan kerja buat aku. Tak sama dengan kerja buat aku di atas muka bumi ni. Aku akan dipertanggungjawabkan, aku akan dipersoalkan, amanah yang akan diberikan akan ditanya, tanggungjawab yang diberikan akan dipersoalkan. Biar dia faham, sehingga akhirnya mudah-mudahan jika ada penutupan yang baik kepada mereka, maka mereka akan kembali ke jalan yang benar, kembali untuk sujud dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, daripada mereka beralih daripada sujud mereka kepada kedudukan dan pangkat mereka semata-mata. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Tiada siapa yang dapat nafikan. Dunia sangat melalaikan. Malam tahun baru melalaikan. Maharaja Lawak mereka melalaikan. Ini semua melalaikan, yang membuatkan diri kita untuk terikut-ikut dengan budaya yang dibawa, dengan terikut-ikut dengan konsep yang dibawa, yang telah merosakkan pemikiran anak-anak kita pada hari ini. Konsep awal Maharaja Lawak Mega, kalau tonton tengok dulu, imbas balik zaman Raja Lawak, tak ada favorite juri yang dipanggil. Adalah juri-juri yang biasa-biasa saja. Namun sejak kebelakangan ni, sejak mula masuk Lisa,
sejak mula masuk Luna Maya, sejak mula masuk siapa lagi? Ni yang lah masuk Farah Queen, masuk Mai Fazura. Tuan-tuan tengok malam Fazura pakai macam mana? Hai, semua tak tengok nampak? Hai, takkan biar ustaz tengok seorang-seorang. Ini taci ni. Semua tak mengaku lah. Dengan baju pink, dengan skirt depan pendek, atas daripada duduk di pertengahan paras paha, dan baju bawah melabuh sampai ke belakang. Program yang ditontonkan oleh anak-anak, oleh remaja-remaja. Hari ni orang nak tengok lawak sangat. Nak tengok Farah Queen pakai baju macam mana. Dulu nak tengok Luna Maya pakai baju macam mana. Luna Maya dipanggil tu zaman tu dia baru tengah top dengan video yang keluar di YouTube. Sampai semua orang cakap, loh, tak ada artis lain kan nak panggil. Sampai orang nak tengok live, oh ini dia Luna Maya depan mata. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, inilah perniagaan. ISRO adalah merupakan perniagaan. Diciptakan ISRO untuk berniaga. Dalam tu ada TV Al-Hijrah, dalam tu ada program agama, ada ISRO Oasis, dalam tu ada berita. Yang Oasis tu kerja ceramah ya. Ceramah zikir, indahnya iman, ceramah zikir. Alif pinuh 132, alif pi 131. Cerita sikit, alif pi 132. Ada gambar-gambar Filipin dengan gambar-gambar Meksikonya. Alif pi 133. Lagi main Maya HD. Semua ni habis. Yang sikit yang agama diambil. Yang hak lolak, hak yang nak, yang derhaka, yang langgar perbatasan pun nak ambil. Siapa yang akan berdiri untuk mengatakan dunia tidak melalaikan? Tiada siapa yang akan berdiri pada malam ni untuk mengatakan dunia tak melalaikan, Ustaz? Bukan. Ya, dunia sangat melalaikan. Membenarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan. Melalaikan dengan perhiasannya, melalaikan dengan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan. Tuan-tuan tengok macam mana artis-artis pelawak tu pun, dia pun Perli Esi Mizal. Bila dia bagi salam, Assalamualaikum, Nabi kata apa? Cina mana bagi salam? Dia pun panggil KSI tu Cina. Orang panggil dia Atroman, buat rambut macam tu. Pelawak ni dia pun menyindir di antara satu sama lain. Di atas apa? Di atas kerja buat yang dia sendiri pun rasa tak layak untuk orang berusia umur sebegini bergelak, bergedik, melompat, berambut dan sebagainya, dan dicontohi oleh anak-anak muda. Bergelar datuk pula tu. Kalau saya jadi sultan, saya tarik balik datuk. Macam mana Sultan Selangor buat? Saya menarik balik datuk kerana imej tak melambangkan sebagai seorang tokoh dalam negara. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan banyaknya anak. Ada satu video yang menarik saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan harta benda dunia, berkaitan dengan mengejar dunia, berkaitan dengan mati. Video ni tak perlu saya perkenalkan siapa dia ustaz ni. Tapi bila tuan-tuan dengar saja, tuan-tuan dengar saya suara dia, tuan-tuan akan tahu tentang siapakah nama ustaz ni. Satu short video yang dihantar dalam bentuk WhatsApp yang menarik untuk kita kongsikan, boleh memberikan kepada kita sedikit keinsafan bagi yang nak insaf, bagi yang nak faham. Itulah kehidupan dunia yang penuh dengan melalaikan. Dunia yang akan buat kita lupa berapa umur kita sekarang dan ada berapa masa yang tersisa untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Video ini agak kasar untuk kita cakap macam dia cakap, tapi kita bagi dia cakap, tuan-tuan dengar. Kalau kita cakap pun tak sedap macam dia cakap, sebab dia cakap dalam bentuk dialek dia lebih sedap dia maki dalam bentuk tu kan. Kita cakap nampak macam kasar, lagi kasar, ataupun tak apa kasar sangat. Mudah-mudahan ada manfaatnya perkongsian video ini, insya-Allah. Di balik kerja maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lain bunyi azan. Mati gambar kemarin. Tok bila tua mati dah. Maknanya siapa mati bila azan, dia tak pergi ke masjid. Ni teruknya punya manusia. Dah kerja dia benda pagi petang mencari duit, pagi keluar masuk pejabat, petang berlomba-lomba berebut pula nak balik ke rumah cari duit. Macam lembu, macam kambing, keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang, cari rumput.
Betul lah orang cari makan kau. Orang lain projek juga, tapi ada masa untuk agama. Bila mati cari masjid, telefon masjid, baru nak telefon masjid. Nak mati cari imam. Dah kerti nak buat, mak dia kata pergi tanya imam. Pergi tanya imam nak buat macam ni ayah ni. Apa kita tanya imam, ayahmu masa sibuk sangat kawan dengan siapa? Kawan dengan geng-geng kontraktor dia. Kita tanya kontraktor yang buat mana? Mati habis kita, mati lagi. Mati wagi kubur. Panggil tukang mandi. Tukang mandi siapa? Waalaikumsalam. Mandi di mana ni? Jenazah mana tu? Jenazah ada kat dapur. Nah, tuan rumah mati. Pagi petang cari duit je. Dah dah sampai masa mati. Ada pergi kuliah? Ada. Ada pergi ngaji Quran? Ada. Ada masuk selawat-selawat zikir? Ada. Orang buat-buat kat jemaah ada mari? Tak ada. Dia sibuk. Dia memang bagus dia ni. Dia kabur kata imam. Bini dia lah. Suami I ni memang bagus. Dia memang bagus cari rezeki. Dia memang pentingkan makan minum anak-anak. Ada. Memang dia bagus suami saya ni. Sampai dia tak pedang pergi kuliah. Sampai dia jahil. Masuk dalam kubur. Tak kenal Rasulullah. Tak kenal sifat Tuhan. Tak tahu halal haram. Tak reti benda akidah ahli sunnah wal jamaah. Tanang di dalam kubur. Macam tanang anjing yang dilanggar lori. Nak jawab kau ni kaki dalam kubur. Marabuka. Tak boleh jawab. Waman nabiyuka. Tak boleh jawab. Waman ikhwanuka. Wama kiblatuka. Habis tak boleh jawab. Mati ke? Nah, habis cerita. Tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kasar, keras, namun ada kebenaran. Ada kebenaran. Apa yang dicakapkan itu ada kebenaran. Oh, masih ramai daripada kalangan kita yang masih terlalai, yang masih terhibur dan masih terbuai dengan dunia yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya menyebutkan satu bab yang mengandungi keterangan tentang kehidupan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang serba kekurangan. Berkata Abu Hurairah, aku pernah merasa lapar yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, aku pernah pengsan di tempat antara mimbar dan rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana lapar. Kita pernah pengsan kerana lapar tuan-tuan? Tak pernah. Kita tak pernah pengsan kerana lapar. Kita pernah pengsan kerana terlalu kenyang. Tak boleh bergerak. Tolong. Mana? Tak boleh menyembuh. Kerana apa? Kerana kenyang, bukan kerana lapar. Abu Hurairah melanjutkan perkataannya, kemudian datang seorang sahabat kepadaku, ia menyangka aku kemasukan jin. Pada satu malam, sahabat datang, nampak dia kemasukan jin ke? Bukan. Dia bukan kemasukan jin. Dia bukan kerasukan jin, namun dia pengsan kerana lapar. Pada satu malam aku solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu aku benar-benar merasa sangat lapar yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sehingga aku tidak mengetahui apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapar sampai tak tahu Rasulullah baca ayat apa dalam solat. Setelah selesai solat, aku keluar untuk menghadang orang-orang. Mungkin saja mereka akan mempersilakan aku ke rumah. Hadang orang. Apa abang? Nak pergi mana? Sihat ke? Duk buat tanya orang, tanya apa khabar, duk buat apa? Duk buat hemoi. Kata orang boleh duk buat hemoi. Nak pergi mana ni? Nak baliklah. Oh, nak balik. Okey, tak apa. Apa? Dia menghadang orang di jalan. Kenapa? Nak bagi tahu kok ada. Anda tak kerja ke? Tak nak kerja, jom kita balik. Aku ada menu baik ni. Itu tujuan Abu Hurairah menghadang orang di jalan. Namun tiada siapa pun daripada mereka yang mempersilakan aku ke rumah mereka dan memberikan makan kepadaku. Akan tetapi, apakah ia menghadang orang yang berkata, berikanlah aku minum? Apakah ia berkata, kenyangkanlah aku dan berikanlah aku minum? Tidak. Dia tak sangguplah nak kata, bagi aku makan, bagi aku minum. Dia cuma menghadang. Mudah-mudahan mereka akan faham, oh aku berada dalam keadaan lapar, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Akan tetapi ia menghadang orang-orang untuk bertanya mereka tentang sebahagian ayat-ayat Al-Quran dengan harapan semoga mereka mengerti akan maksudnya, dan setelah itu mereka mempersilakannya untuk bertamu ke rumah. Ia menghadang Abu Bakar
Akan tetapi beliau tidak tahu apa yang diinginkan Abu Hurairah. Akhirnya menjawab pertanyaan Abu Hurairah, dan setelah itu Umar juga pergi. Dia hadang Abu Bakar bersembang-sembang berjalan. Tanya dekat Umar bersembang-sembang, Umar tinggalkan dia. Lalu Abu Hurairah melanjutkan perkataannya, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam keluar dan aku menghadangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kemuliaan oleh Allah, yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tuan-tuan akan apa yang ada dalam diri para sahabatnya, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi zat yang menguasai diriku, beliaulah yang memulakan perkataan sebelum aku. Ni Nabi tuan-tuan, dia kenal umat dia. Dia sayang akan umat dia. Dia tahu apa yang ada dalam diri apa yang ada yang terselindung dalam hati yang tersirat daripada kalangan umat dia. Dia tengok, dia tahu. Itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok tuan-tuan, dia tahu. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan satu muka surat yang baru ni saya mengajak di sebuah masjid di Perlis. Nak tunjukkan dekat tuan-tuan berkaitan dengan pengetahuan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, berkaitan dengan pengetahuan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Tuan-tuan yang ada buku, tuan-tuan boleh buka muka surat 78. Kita kongsikan siap-siap. Tajuk kita kehadapan nanti. Tajuk di bawah tajuk semoga kamu berjaya. Muka surat 78 bahagian yang kedua tu cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan zakat dalam kekuasaan manusia yang boleh mempermainkannya. Dalam hadis Bukhari ini, cerita tengok di bawah. Okey. Di antara orang yang pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam utuskan untuk mengumpulkan zakat ialah Umar Al-Khattab. Setelah menemui semua orang, ia berkata, "Wahai Rasulullah, semua orang telah membayar zakat kecuali 3 orang." Mereka itu, kata Rasulullah, "Siapakah mereka?" Umar menjawab, "Pakcikmu Al-Abbas." Khalid Al-Walid tak mau bayar dengan Ibnul Jamil. Baginda Rasulullah SAW berkata, ini cerita pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia seorang pemimpin, tak ada bohong lah. Dia tahu apa kerja buat apa. Apa yang tersirat dalam hati apa. Pengetahuan yang sangat. Sebab tu kita kena tunjukkan tentang diri kita. Besok di akhirat kita tak boleh berpura-pura. Ketika Nabi kata, "Kamu bukan umat aku." Aku umat kamu lah. Nabi kata, "Tak." Mungkin waktu Nabi kata, "Kamu bersalawat, dalam diri kamu tidak ada kecintaan kepada aku walaupun setitik," kata baginda Nabi kita Muhammad. Sebab tu kita kata bukan kita yang nak hukum. Maknanya siapa yang hadir dalam majlis salawat dan sebagainya, biar dihukum oleh baginda Nabi kita Muhammad. Siapa yang benar-benar atau bermain-main dalam mencintai baginda Nabi kita Muhammad. Umar balik, bagi tahu 3 orang tak bayar. Al-Abbas tak mau bayar, Khalid tak mau bayar, Ibnu Jamil tak mau bayar. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi bagi jawapan pada Umar, "Sabar, jangan nak marah. Adapun pakcik aku, tidakkah kamu ketahui wahai Umar, sesungguhnya pakcik ada kedudukan sama seperti ayah." Pakcik ni sama seperti dia macam ayah aku lah. Zakat dan kewajipannya yang lain berada dalam tanggunganku kerana aku kena bayar untuk pakcik aku. Sebab apa? Al-Abbas pernah menghutangkan kepada aku selama 2 tahun. Pinjam duit. Al-Abbas pernah bagi pinjam duit kepada Nabi kita Muhammad sallallahu. Seorang utusan Allah Subhanahu wa taala pernah pinjam duit dekat pakcik dia. Kerana tidak ada kewangan. 2 tahun pinjam. Dah cukup haul. Maka siapa yang kena bayar? Bukan Al-Abbas. Tapi yang kena bayar ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kena bayar untuk pihak pakcik dia Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Selesai tajuk Al-Abbas. Oleh sebab itu dia malu nak mengatakan. Dia tak kata Al-Abbas ni, dia tak kata, "Pi minta dekat Muhammad, dia hutang aku 2 tahun." Tak, seorang yang sangat menjaga perkataan dia. Dia malu nak sebut nama anak menakan dia, seorang Nabi dan Rasul ni. Maka dia kata, "Aku tak nak bayar." Jadi apa-apa aku tak nak bayar. Dia berkerah itu lah. Umar kata, "Tak apalah, tak nak bayar." Dia buat macam mana? Nanti apa jawab sendiri dengan Nabi? Lebih kurang macam tu lah. Patutnya dia tak kata, dia malu untuk mengatakan bahawa sebenarnya ia telah menyerahkan zakatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ia tidak mahu membayar zakat. Manakala Khalid Al-Walid pula, Nabi tahu sesungguhnya kamu semua telah menganiaya Khalid dengan menahan baju besi dan peralatan perangnya untuk berjuang pada jalan Allah. Hampa pernah tahan baju perang dia, hampa pernah tahan peralatan perang dia jalan-jalan Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa Khalid berkata, "Peralatan perangku telah aku wakafkan pada jalan Allah. Jadi yang itulah zakat aku untuk kali ini." Habis Nabi tahu memang layak untuk Khalid Al-Walid tidak mengeluarkan zakat. Sedangkan Ibnul Jamil,
Ia tidak membenci zakat, dia bukan tak nak bayar atas dia benci zakat. Akan tetapi dia adalah seorang yang fakir, dia memang tak ada duit umat. Oi, semoga Allah memberikan kekayaan kepada Ibnu Jamil. Itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa urusan para sahabat? Semua dalam pengetahuan baginda Nabi kita Muhammad. Bukankah ada hadis yang menceritakan dalam Syama'il Muhammadiyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi menyebutkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anal qasimu, dan akulah yang akan mengagih-agihkan kurniaan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia atas sejauh mana sangka baik mereka kepada Allah, atas sejauh mana sangka baik mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, semua sahabat tak tahu apa ni Abu Hurairah ni duduk melila depan masjid ni. Keluar dekat Nabi, tak sempat aku nak kata dekat Nabi, tak sempat nak bertanya dekat Nabi. Tapi Nabi SAW dulu yang memulakan perkataan. Sebelum aku, beliau tersenyum dan berkata, "Nih, dah, Monty, mari bang, jom ikut aku ke rumah." Itulah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tak sempat lagi Abu Hurairah cerita apa ni yang ada dalam diri dia. Dia lapar ke apa ke? Nabi kata, "Dah ni, Monty, mari bang, jom ikut aku ke rumah." Dalam keadaan penuh dengan senyuman manis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawa sesungguhnya ia tidak ingin mengajukan sebuah pertanyaan, akan tetapi ia sedang merasa sangat lapar dan sangat haus. Abu Hurairah melanjutkan perkataannya, lalu beliau menyuruh aku masuk ke dalam rumah yang di dalamnya hanya ada sepotong roti dan tidak ada sebutir kurma ataupun anggur kering. Tidak ada sesuatu apapun dalam rumah baginda Nabi SAW melainkan segelas susu. Dalam diri aku berkata, beliau pasti akan memberikan minuman aku kepada aku sekarang. Dengan izin Allah, insya-Allah, dengan segelas susu dan sekeping roti ini, mudah-mudahan laparku akan hilang, kata Abu Hurairah dalam hatinya. Lalu baginda Rasul SAW berkata, "Wahai Abu Hurairah." "Ya," aku menjawab. "Aku akan turuti perintah dan petunjukmu, wahai utusan Allah." Dia kata, "Pergilah ke masjid, panggillah ahli-ahli sufah dan fakir-fakir miskin yang ada di masjid, yang mereka pun lapar, panggil mai semua." Kata berah jahanam dah ni, lingkup dah ini. Dia kata dah duk tengok ni, anggur tak ada, kurma tak ada sekeping roti, ada segelas susu. Ada segelas susu. Duk pasal yang itulah yang Nabi nak bagi. Nabi kata, "Mai Sa'd bin Rabi'ah, ya, aku akan turuti perintahmu wahai Rasulullah." Pergi masjid balik. Panggil semua ahli sufah. Ahli sufah ni dalam hadis Bukhari ada menceritakan, kalangan ulama hadis menceritakan ahli sufah ni ada berjumlah 70 hingga 80 orang. Dan penghulu kepada ahli sufah yang tiada rumah yang duduk di pinggiran Masjidin Nabawi ialah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Ada 70 hingga 80 orang. Panggil semua mai, jemput mereka ke sini. Aku pun berkata pada diriku, hanya Allah yang dimintai pertolongan. Aku yang lebih utama mendapatkan air susu ini. Ketika ahli sufah datang, jumlah mereka sekitar 70 ataupun 80 orang, maka tidak ada tersisa sedikit pun daripada air itu. Kalau pakat timpa ambil habis dia. Kalau pok ni timpa ambil, dia kata, "Segelas susu roti ni pakai hancur habis, tak ada abuan aku, tu akulah." Akan tetapi aku wajib melaksanakan perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah pergi kepada ahli sufah dan menjemput mereka, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjemput mereka ke rumah. Mereka pun datang dan bergegas untuk menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan susu kepada mereka. Mereka minum dan merasa kenyang semuanya. Setiap orang pegang, deguk. Letak. Orang lain main pula, deguk. Letak pula, deguk. Tak habis-habis, tuan-tuan. Tak habis-habis. Deguk. Habis. Memberikan semua minum dan merasa kenyang. Kemudian Abu Hurairah memerhatikan keadaan mereka. Dah hang ketua, hanglah kali minum. Bagi orang lain minum dulu. Duk tangguh, "Oh, aku dulu yang panggil mai. Hampa yang boleh habuan." Duk tengok seorang duk deguk, duk telak elok. Habislah 3 orang. Susu segelas. Takkan nak boleh menampung 80 orang. Tapi begitulah mukjizat baginda Nabi kita Muhammad yang diperhatikan. Mukjizat yang dikatakan, yang diriwayatkan dengan lafaz yang hampir mutawatir. Semua orang ni, 70 ni, nampak perbuatan itu di hadapan biji mata mereka, dan dialami oleh diri mereka sendiri. Perbuatan mereka minum susu daripada segelas air, daripada segelas susu yang tak habis-habis. Seorang minum, habis semua. Dah selesai. Baginda Nabi berkata, "Wahai Abu Hurairah, aku turuti perintah dan petunjuk wahai Rasulullah Allah. Ambillah, minumlah susu itu." Maka dia pun kata Abu Hurairah, "Aku minum sehingga kenyang."
Dalam riwayat yang lain disebutkan, Dr. Ain tak sebut, Nabi kita minum lagi, teguk-teguk. Minum lagi, ya Aba Hair, minum lagi. Sampai dah 3 kali teguk. Sampai dia kata, ya Rasulullah, perut aku dah terlalu senat. Aku dah hampir nak termuntah balik dah. Aku dah tak boleh habiskan susu ni. Ajaib, kata Abu Hurairah, segelas susu mampu dikongsikan hampir 80 orang daripada fakir miskin, daripada kalangan ahli-ahli sufah yang berada, yang memagari masjid baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dimuliakan, minum lagi. Aku berkata, wahai Rasulullah, demi Tuhan yang telah mengutuskanmu sebagai nabi yang benar, aku sudah tidak menemukan tempat untuknya lagi dalam perutku yang sudah penuh dengan air susu ini, ya Rasulullah. Selanjutnya baginda sallallahu alaihi wasallam pula mengambil sisanya, last sekali Nabi yang minum, tuan-tuan, yang masih ada dalam tempat itu. Kemudian beliau membaca bismillah dan meminumnya. Benar-benar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa letih dan lapar. Tiada balasan di dunia untuknya, kerana sesungguhnya dunia ini tidak ada artinya. Dunia bagaikan bayangan pohon, bahkan kurnia dan kerelaan yang akan diperoleh kelak di akhirat insya-Allah akan lebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung perbincangan ini pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat kesihatan, kelapangan kepada kita sehingga kita boleh bertemu pada kuliah yang akan datang untuk kita melanjutkan perbincangan dan perkongsian kita. Mudah-mudahan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan juga datang daripada Allah melalui kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ada pengumuman. Yang pertama berkaitan dengan yang menjadi peminat tegar susu matin. Tuan-tuan boleh dapatkan susu matin untuk jualan amal Mak Tafiz Al-Imam An-Nawawi di belakang nanti dengan harga sepapan RM20.